Maklumat sahih jenama dipercayai berita perdana edisi hari ini Selasa 9 Mac. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Pergerakan pelancongan antara negeri berstatus PKPP dibenarkan bermula esok. Skim pelindungan penerima vaksin COVID-19 diumumkan Isnin depan. Aktiviti pelancongan rentas negeri antara negeri di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ke negeri PKPP yang lain dibenarkan bermula esok. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bagaimanapun aktiviti tersebut tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP ketat. Di bawah program Gelembung Pelancongan Bersasar, kebenaran tersebut perlu melalui agensi pelancongan berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Syaratnya ialah perlu menggunakan perkhidmatan syarikat agensi pelancongan berdaftar dengan MOTEC. Pergerakan hanya menggunakan kenderaan pelancongan yang berdaftar dengan MOTEC. Pergerakan secara persendirian tidak dibenarkan. Bercakap dalam sidang media di Ibu Negara, beliau menjelaskan pergerakan kenderaan perlu mendapat kebenaran polis. Kenderaan juga dilarang singgah sekiranya merentasi negeri di bawah kawalan pergerakan bersyarat PKPP. Dalam pada itu, status Pulau Langkawi bertukar daripada kawasan PKP bersyarat ke PKP pemulihan berkuat kuasa esok. Ini memandangkan Pulau Langkawi telah menjadi zon hijau dan kes terakhir yang direkodkan adalah pada 20 Februari 2021. Itu sebanyak 2 kes. Itu last kes untuk Langkawi. Jadi kita jadikan Langkawi sebagai zon hijau iaitu PKP pemulihan. Bagaimanapun, status negeri Kedah kekal PKPB. Datuk Seri Ismail Sabri turut mengumumkan acara langsung bagi industri kreatif dengan had kehadiran penonton dibenarkan mulai esok di kawasan PKPP dan PKPB. Acara langsung itu termasuk program rasmi kerajaan, program televisyen, seni muzik, seni tari, seni teater, seni musikal, komedi, persembahan kebudayaan dan warisan serta live streaming. Di kawasan PKP bersyarat, PKPB, kehadiran 50% kapasiti ruang acara dengan mematuhi aspek penjarakan fizikal. Selain itu, penggambaran di luar studio dan persembahan di lounge hotel di kawasan PKPB dan PKPP turut dibenarkan tertakluk kepada SOP. Kapasiti kehadiran pengunjung ialah 50% ruang premis bagi kawasan PKPB dan mengikut keluasan premis bagi kawasan PKPP. Mengulas mengenai dasar bekerja dari rumah BDR, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan bagi perkhidmatan awam dan industri di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI masih lagi terpakai meskipun semua negeri kini di bawah PKPB dan PKPP. Kehadiran pegawai ke pejabat bagi kawasan PKPB adalah pada tahap maksimum 30%, manakala PKPP pada tahap optimum dan boleh beroperasi sepenuhnya. Bagaimanapun, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan ia tertakluk kepada ketua jabatan.
Skim pelindungan pampasan kepada penerima vaksin COVID-19 akan diumumkan Isnin depan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Khairy Jamaluddin berkata, skim itu khusus bagi membantu mana-mana individu yang menerima kesan negatif akibat suntikan vaksin. Kita akan umumkan pada sidang akhbar mingguan pada hari Isnin minggu depan. Akan diumumkan oleh Menteri Kesihatan dalam joint PC kita, weekly PC saya dengan Dr. Adham. Sementara itu, cadangan untuk memberikan sijil digital kepada individu yang telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 akan diperhalus. Manakala individu yang tidak boleh menerima suntikan vaksin mungkin akan diberikan sijil pengecualian bagi menggantikan pasport vaksin. Kita masih sedang perhalusi isu pasport vaksin ini. Kita akan memberi sijil digital kepada semua yang telah menerima vaksin dos yang kedua melalui MySejahtera. Sistem itu akan kita memberikan maklumat kepada WHO dan juga negara-negara lain supaya mereka dapat mengiktiraf sistem kita dan itu boleh diguna pakai sebagai bukti rakyat Malaysia ataupun penduduk di Malaysia telah pun menerima vaksinasi. Dalam perkembangan lain, Khairy memaklumkan kementeriannya telah menerima laporan berhubung penjualan vaksin secara dalam talian. Justru beliau meminta orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berhubung perkara tersebut membuat laporan kepada Kementerian Kesihatan. Khairy bercakap kepada media selepas mengadakan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin Pusat Perubatan Universiti Malaya. Sebelum ini, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan iklan penjualan vaksin COVID-19 secara dalam talian adalah palsu. Bahagian Penguatkuasaan Farmasi Kementerian Kesihatan melalui unit Forensik Cyber sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan Interpol untuk memantau keadaan semasa dan juga penjualan vaksin dalam talian. Jumlah kes sembuh COVID-19 hari ini 2,345, hampir sekali ganda mengatasi kes baharu 1,280, sekaligus menurunkan jumlah kes aktif kepada 18,704. 9 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes kematian kini 1,186. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Kementerian Sumber Manusia akan menguatkuasakan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 Akta 446 sebagai satu prasyarat sebelum majikan dapat membawa masuk pekerja asing. Menterinya Datuk Seri M. Saravanan berkata kemasukan pekerja asing tidak akan diluluskan jika majikan tidak dapat meyakinkan Jabatan Tenaga Kerja JTK dengan kemudahan yang disediakan bersesuaian dengan jumlah pekerja yang dimohon. JTK akan mengeluarkan kerangka kerja khas dalam masa terdekat bagi pembinaan kuartus pekerja berpusat CLQ kepada pemaju dalam memenuhi spesifikasi dan piawaian. Ia selaras dengan Ordinan Darurat Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja Pindaan 2021 yang berkuat kuasa 26 Februari lalu. Tidak lama lagi Jabatan Tenaga Kerja akan mengeluarkan blueprint for CLQ. Mengambil kira jumlah pekerja asing yang sedia ada dan keperluan untuk CLQ, kita akan keluarkan blueprint. Selepas itu tidak lagi you lihat pekerja-pekerja asing di flat-flat dan sebagainya. Datuk Seri Saravanan merasmikan majlis sambutan 365 hari pencapaian Menteri Sumber Manusia di Putrajaya. Mengenai pencapaian kementerian selama setahun, beliau berkata sebanyak 2.7 juta warga kerja dapat dikekalkan selain 300,000 majikan dan industri dapat bertahan ketika negara berdepan pandemik COVID-19.
Menyentuh mengenai Hala 7 2021, antara fokus Kementerian Sumber Manusia adalah untuk peningkatan keupayaan institusi latihan, mewujudkan pusat sumber manusia negara dan peningkatan aspek perlindungan sosial serta kemahiran pekerja. Malaysia dan Indonesia sudah memulakan perbincangan mengenai intipati perjanjian gelembung perjalanan laluan hijau timbal balik RJL dan aturan koridor perjalanan TCA antara kedua-dua negara. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ia termasuk mengenal pasti tujuan dan lokasi spesifik perjalanan bagi individu yang dibenarkan. Persetujuan untuk mewujudkan RJL dan TCA itu diperoleh hasil pertemuan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta bulan lalu. Usaha itu bertujuan memulihkan sektor pelancongan, seni dan budaya di kedua-dua negara. While our borders are still closed to international tourists, MOTAC is exploring the opportunities of creating travel bubbles, starting with our neighboring countries, as well as the green countries identified by the World Health Organization, or WHO. The implementation is, however, subjected to bilateral discussions and considerations based on the aspects of health, immigration, data tracking, and ongoing monitoring by relevant agencies in both countries. Datuk Seri Nancy berucap merasmikan ITB Berlin, iaitu pameran pelancongan dan perdagangan terbesar dunia 2021 yang pertama kali diadakan secara maya. Tahun ini 30 pemain industri tempatan menyertainya. ITB Berlin menjadi platform mempromosi produk pelancongan di Malaysia sekaligus menggalakkan kehadiran pelancong asing ke tanah air sebaik inisiatif gelembung perjalanan dilaksana nanti. Kehadiran pelancong antarabangsa ke Malaysia tahun lepas merosot kepada 4.3 juta orang berbanding 26.1 juta pada 2019. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca malam ini kita mulakan dengan paparan imej satelit terkini menunjukkan tiada litupan awan yang di sekitar di negeri Semenanjung. Namun hal demikian terdapat keadaan kelembapan dan juga litupan awan di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak, termasuklah sebahagian di negeri Sabah. Jelas menunjukkan aktiviti kelembapan akan berterusan sehingga ke penghujung Mac 2021. Namun hal demikian Malaysia menjangkakan pada 11 Mac 2021 ini keadaan kembali lembap, terutama sekali melibatkan di hampir kesemua negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi amaran cuaca semasa pula, bagi keadaan cuaca semasa pula kelihatan hujan berserta ribut petir buat masa ini lebih kerap berlaku di hampir kesemua tempat di bahagian-bahagian negeri Sarawak buat masa ini, terutama sekali melibatkan tengah dan juga utara bahagian Sarawak. Dan keadaan juga turut sama berlaku di kawasan sekitar Sabah Barat di sini. Keadaan ini boleh berterusan sehingga ke awal pagi keesokan hari. Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran cuaca waspada meliputi bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike dan juga Sibu. Trend semasa menunjukkan bahawa masa ini hujan berhenti seketika. Namun keadaan ini hujan boleh bermula pada awal pagi keesokan hari sehingga ke lewat malam. Bagi ramalan cuaca keesokan hari pula, Malaysia menjangkakan keadaan cuaca yang kering di Semenanjung Malaysia dan keadaan berbeza berlaku di sekitar negeri Sabah dan juga Sarawak kerana hujan boleh berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak termasuklah di Sabah Barat. Sekian dulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.
Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA mengesahkan pencemaran yang didakwa berlaku di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor Kelmarin bukan sisa toksik seperti yang berlaku 2 tahun lalu. Hasil siasatan Jabatan Alam Sekitar JAS Johor, tiada tumpukan minyak dan bau busuk dikesan, manakala tahap kualiti pensampelan air di sungai berkenaan juga normal. Jelas menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, pencemaran berkenaan berpunca daripada pelepasan air sisa daripada aktiviti kilang dan tidak membahayakan penduduk. Yang baru berlaku ini tak ada kes, ya, tidak sebagaimana lapor, sebagaimana saya sebut tadi lah. Jadi tidak ada sesuatu pihak yang kita boleh ambil tindakan sebab dia mungkin hasil dia sikit-sikit lah, biasalah longkang peparitan ni. Tapi kalau yang serius yang dapat kita kena pasti, kita ambil tindakan. Tapi apa yang berlaku ni tidak sampai tahap yang digambarkan lah. Ya. Beliau mengadakan lawatan ke Sungai Kim Kim, Pasir Gudang. Datuk Seri Tuan Ibrahim turut menegaskan KASA tidak akan berkompromi dengan mana-mana kilang yang didapati mengakibatkan pencemaran sungai. Usaha memantau pencemaran turut digerakkan secara bersama dengan komuniti melalui pembinaan denai di sungai tersebut. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun antara 18 individu ditahan polis Johor kerana terbabit dalam penipuan menerusi telefon. Mereka ditahan dalam serbuan Ok Puyuh di beberapa kediaman di Kempas dan Setia Indah, Johor Bahru dari pukul 4.15 petang hingga 10 malam tadi. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche menjelaskan remaja itu baru bekerja awal bulan ini dengan gaji RM2,500 sebulan serta ditawarkan 5% komisen hasil penipuan. Dia ditawar pekerjaan terbabit menerusi iklan di Facebook. Modus operandi yang digunakan oleh kumpulan sedikit ini adalah menipu mangsa dengan menyamar sebagai kenalan seperti ahli keluarga, adik-beradik dan rakan melalui panggilan telefon untuk meminjam wang. Setelah mangsa membuat semakan semula dengan kenalan yang berkenaan, barulah mangsa sedar telah ditipu dan mengalami kerugian. Polis turut merampas 60 telefon bimbit pelbagai jenama, 13 buku nota yang mengandungi nombor telefon mangsa dan skrip perbualan serta 17 kad mesin teller automatik pelbagai bank. Kesemua suspek yang terdiri daripada 15 lelaki dan 3 wanita direman antara sehari hingga 4 hari untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan boleh dikenakan sebat dan denda. Menurut Datuk Ayub lagi, dari Januari hingga Februari lalu, 48 kes penipuan dilaporkan dengan jumlah kerugian berjumlah RM398,000. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijadual menghadiri pertemuan dengan Putera Mahkota Arab Saudi, Putera Mohammed bin Salman di Riyadh. Selain isu berkepentingan bersama, pertemuan dijangka menyentuh kota haji serta prosedur haji untuk jemaah Malaysia sekiranya dibenarkan tahun ini. Berdasarkan keputusan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, setiap negara mendapat kota haji 1% daripada populasi penduduk. Kota rasmi haji untuk jemaah Malaysia meningkat kepada 31,600 bagi musim haji 1441 Hijrah. Ia meningkat berbanding 30,200 jemaah pada tahun sebelumnya. Tan Sri Muhyiddin tiba di Riyadh dari Madinah pada 8.25 malam Isnin waktu Arab Saudi. Beliau disambut Putera Muhammad sendiri yang juga timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Arab Saudi. Tan Sri Muhyiddin menjadi ketua kerajaan pertama menerima jemputan khas daripada pemerintah tertinggi Arab Saudi itu susulan daripada persidangan Al-Ula pada 5 Januari lalu. Ia juga lawatan rasmi pertama Tan Sri Muhyiddin ke Asia Barat sejak beliau memegang jawatan Perdana Menteri pada 1 Mac 2020. Selepas Arab Saudi, beliau akan ke Emirat Arab Bersatu UAE.
Beberapa memorandum persefahaman MOU dijadual ditandatangani antara Malaysia dan Arab Saudi. Menurut Menteri Luar Arab Saudi, Putera Faisal Farhan Al Saud, ia termasuk pengukuhan kerjasama dalam bidang haji dan umrah dengan pemeteraian inisiatif perkhidmatan Jalan Mekah. Inisiatif tersebut akan memudahkan proses pra-pelepasan jemaah haji dan umrah Malaysia seperti urusan penerbangan, semakan visa dan pasport, prosedur kastam dan urusan logistik lain. Jelas Putera Faisal lagi, kedua-dua negara juga mahu menubuhkan jawatan kuasa strategik peringkat tinggi yang bakal membantu menginstitusikan kerjasama agar tidak hanya bergantung kepada kolaborasi tertentu sahaja. Of course, the most important agreement tomorrow will be what we just talked about, which is the Joint Commission, but we also have a MOU related to making it easier for Hajj pilgrims to visit the kingdom. It's called the Road Mecca, which means that Malaysians will be able to clear Saudi passport control in Malaysia. This, we hope, will will help very much our Malaysian brothers and sisters when they come on Hajj and Umrah, insyaAllah. Dalam pada itu, Putera Faisal turut menegaskan yang peranan yang boleh dimainkan kedua-dua negara untuk memerangi Islamofobia. Malaysia has been a leader in this because Malaysia is really a beacon of tolerance and of moderate Islam, and the same is the case for the Kingdom of Saudi Arabia. We in Saudi Arabia have taken a very strong and active role in promoting tolerance, in promoting cooperation among all, and I think working together, the Kingdom and Malaysia, we can help reinforce the message that the Muslim Ummah is united and is united for peace and progress, and that we are ready to cooperate with all faiths and with all peoples. And this is the strongest message we can send to counter all of those that try and portray Islam as a force for evil. Pada masa sama, penstrukturan semula ekonomi Arab Saudi yang sedang dilaksanakan berpandukan visi 2030 bakal terus memperluas skop peluang kerjasama Malaysia Arab Saudi. Taman Desa Tawakal projek pemajuan kawasan PPK Hujung Ketun, Pendang Kedah antara PPK yang melalui transformasi bukan sahaja pembangunan infrastruktur tetapi juga sumber manusianya. Hari ini 57 penduduk miskin Tegar dan miskin yang terpilih melalui Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah atau KEDA menerima kunci rumah baharu masing-masing. Laporan wartawan Nur Hidayah Anwar. Transformasi projek fasa 1 itu bermula dengan pembinaan 50 unit rumah melalui program perumahan rakyat termiskin PPRT. Tapi saya dipahamkan kita ada complete info data tiap-tiap kampung, 58 kampung tu PPK Hujung Ketun ni dia dah melalui transformasi bukan saja pembangunan tetapi sumber manusia. They produce lawyers, engineers yang daripada dulu miskin, kita beri penempatan. Maknanya mereka ni dalam golongan yang sentiasa bersyukurlah. Katanya kewujudan Taman Desa Tawakal ini adalah lambang kejayaan usaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Ia sejajar konsep kemakmuran bersama yang menekankan 5 perkara iaitu infrastruktur, ekonomi, keusahawanan, modal ihsan dan sistem penyampaian. Ia memberi manfaat kepada hampir 300 penduduk luar bandar yang tidak mampu memiliki rumah sendiri. Saya sewa tu dalam 16 tahun tu, bila ada peluang KEDA bagi keluarkan borang lah untuk permohonan, saya cuba isi borang, hantar apa semua. Alhamdulillah KEDA dah luluskan. Bila mereka main banci di rumah tu memang layak lah sebab anak ramai macam tu. Beliau merasmikan projek Taman Desa Tawakal dan penyerahan kunci rumah kepada pemohon yang layak dengan memenuhi kriteria tertentu. Mereka benar-benar layak. Salah seorang tadi tu, seorang dia bekerja sementara di sekolah, ibu tunggal, 2 orang anak dia OKU. Bila
bila dia kerja kena bawa anak dia yang OKU. Jadi jangan rasa curiga lah tentang kriteria yang dibuat. Malah ada sistem komputer dulu back through. Turut disampaikan sumbangan bakul makanan kepada 107 buah keluarga di Desa Kedah dan Taman Desa Tawakal. Projek bernilai 11 juta ringgit dalam rancangan Malaysia ke-11 ini melibatkan keluasan tanah lebih 3 hektar dengan kemudahan asas dan kondusif kepada penduduk. Objektif asal pembinaan Taman Desa Tawakal PPK Hujung Ketun ini ialah untuk meningkatkan dan memajukan taraf hidup masyarakat miskin luar bandar dan sekaligus memajukan kawasan sekitar di daerah Pendang ini. Namun, jika anda dapat lihat di kawasan penempatan yang tersusun ini, ia adalah di luar jangkaan. Seperti yang saya lihat, lebih tersusun dan memberi keselamatan yang terjamin kepada penduduk. Laporan Hidayah Anwar untuk Berita RTM. Sebanyak 139.35 juta ringgit diperuntukkan bagi projek blok tambahan Hospital Tuanku Ampuan Najihah HTAN Kuala Pilah. Projek melibatkan tanah berkeluasan hampir 2 hektar itu meliputi pembinaan bangunan 6 tingkat. Menurut Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Edin Shazli Sid, kementerian tersebut kemudahan tersebut termasuk tambahan 144 katil pesakit menjadikan keseluruhan katil di HTAN 458 buah. Ramai yang akan mendapat faedah kepada pembinaan kompleks tambahan baru hospital yang lebih kurang misalnya 6 tingkat dengan kemudahan-kemudahan yang serba canggih dan terkini. Beliau menghadiri majlis penyerahan surat setuju terima dan pecah tanah projek blok tambahan HTAN di Kuala Pilah. Penambahbaikan itu akan meningkatkan fungsi HTAN sebagai hospital pakar residen yang menyediakan perkhidmatan penjagaan sekunder di kawasan berkenaan. Projek dijadual siap pada 20 Ogos 2024. Kemiskinan haid merujuk kepada situasi individu atau keluarga yang tidak berkemampuan membeli tuala wanita disebabkan kekangan keuangan. Dianggap isu yang agak sensitif untuk dibincang secara umum. Namun hakikatnya ia masih membelenggu sesetengah golongan mendapatkan akses produk kebersihan wanita dan cara menguruskannya dengan betul. Wartawan Syamimi Saripan melaporkan. Menurut aktivis masyarakat Anja Juliah dan Zuraida Daud, situasi itu biasanya berlaku dalam kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman, gelandangan wanita dan golongan miskin bandar. Paling membimbangkan, ada antara mereka menggunakan bahan tidak selamat untuk menggantikan produk sanitari itu selain ponteng sekolah sepanjang tempoh haid. Jadi yang mengejutkan saya apabila saya dapati ada yang menggunakan sabut kelapa dan disumbat stokin untuk menggantikan tuala wanita. Sebab saya kata macam itu antara yang saya memang terkejutlah sebab mereka ni kalau tak pergi sekolah lagi tak ada buat apa-apa. Kalau kanak-kanak di bandar sekurang-kurangnya ada gadget, ada Netflix lah nak tengok, tapi diorang sekolah tu tempat yang paling seronok untuk diorang pergi dan menyebabkan bila diorang pakai yang alternatif yang tak berapa, orang kata bukan satu tak selamat lah dari segi kesihatan, tapi bukan orang kata boleh menampung sangat, menyebabkan bila mengotori lah uniform mereka dan kawan-kawan pun ketawa, jadi dia dah memang low self-esteem, menyebabkan mereka decide untuk tak nak pergi sekolah langsung. Satu family ni, anak perempuan dia tak pergi sekolah. So daripada situ, bila kita tanya dia kenapa tak pergi sekolah, sebab dia kata dia tembus. Dia takut tembus lah sebab dia tak ada pad, dia guna kain. So kat situ Kak Zura pun terfikir apa yang Kak Zura, maksudnya apa yang kita alami 30 tahun lepas,
masih ada lagi hari ini. Sementara itu, pakar sosiologi Universiti Islam Antarabangsa Dr. Sharifah Fatimah Al-Zahra berpandangan meskipun terdapat kempen kesedaran, namun data terperinci mengenainya masih belum dikaji secara menyeluruh. Malah, pendekatan yang dilakukan negara luar tidak sesuai dijadikan kayu ukur bagi membendung isu ini berikutan perbezaan konteks dan keperluan di setiap negara. Kekarangan pengurusan haid ni bukan sama untuk semua. Dia kekarangan tu akan impact different population differently. So kita tak boleh ada satu solution, kita tak boleh ada satu sahaja lens untuk tengok. Kita kena faham konteks juga, kita kena faham juga siapa yang kita sedang bincangkan. Contohnya kalau kita bincangkan isu kanak-kanak yang tercicir sekolah akibat kemiskinan haid, lain sangat daripada impak kemiskinan haid terhadap wanita gelandangan. Ataupun bila kita lihat isu di kawasan terpencil, contohnya di Semporna, Sabah dan sebagainya, impak kemiskinan haid dan solution yang patut diberi berbeza, dia tak boleh sama. So kita tak boleh ada satu solution macam one size fit all. Isu ini mungkin dianggap remeh atau terpencil bagi sesetengah pihak dan ada juga yang menjadikannya sebagai bahan jenaka dan menganggap isu ini sebagai isu wanita semata-mata. Namun dalam sibuk kita mengejar revolusi digital dan teknologi, isu kemiskinan haid masih lagi berlaku dalam kalangan kita. Dengan pemberian produk sanitari juga tidak mencukupi untuk menyelesaikan permasalahan ini, sebaliknya memerlukan konteks yang lebih besar merangkumi aspek pendidikan, kesihatan dan sosial. Syamimi Saripan, Berita RTM. Memastikan tiada individu tercicir dalam mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 antara intipati jelajah program Malaysia Prihatin. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, jelajah tersebut juga bagi memastikan pemimpin setempat dapat menyebarluaskan maklumat berkaitan program imunisasi COVID-19 kepada masyarakat. Tujuan kita menjelajah ni ialah untuk minta bantuan daripada mereka yang hadir, sebab yang hadir ialah pemimpin masyarakat tempatan, pemimpin kaum umbi, supaya mereka menyebarluaskan lagi maklumat supaya orang mendaftar, sama ada dengan apps MySejahtera atau mendaftar di pusat kesihatan daerah dan sebagainya. Beliau ditemui selepas jelajah program Malaysia Prihatin ke seluruh negeri Pahang pada hari kedua di Lipis dan Jerantut. Penerangan secara menyeluruh juga dilakukan berhubung usaha yang digerakkan kerajaan sejak negara dilanda krisis COVID-19. Ini termasuk pengisytiharan proklamasi darurat yang dilaksana demi mengekang penularan wabak pembunuh itu. Sektor agri-komoditi dijangka terus mencatatkan prestasi positif dan menyumbang kepada pendapatan negara tahun ini. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali menjelaskan jangkaan itu selari prospek ekonomi global yang lebih baik serta permintaan menggalakkan terhadap produk berasaskan sawit dan getah tahun lalu. Beliau memaklumkan nilai ekspor bagi minyak sawit diunjur meningkat kepada 75 bilion ringgit tahun ini berbanding 73.3 bilion tahun lalu. Manakala sektor getah diunjur tumbuh 6% dan sektor kayu kayan disasar meningkat kepada 23 bilion ringgit. Kita yakin di sebalik apa yang berlaku, seperti saya sebut selalu, ni blessing in disguise. Ada hikmah tersirat daripada COVID-19 memacu pertumbuhan harga sawit dan memacu pertumbuhan sektor getah dan boleh membantu juga sektor huluan getah dan sektor yang lain untuk bangkit. Jadi kita harap selepas berakhirnya COVID dengan vaksin yang ada, kementerian akan lebih lagi gagah dan laju untuk meningkatkan lagi prestasi.
Secara keseluruhan, sektor agri-komoditi negara mencatatkan nilai dagangan positif sebanyak RM191.7 bilion tahun lalu berbanding RM168.1 bilion pada 2019. Mengulas perancangan tahun ini, kementerian akan meningkatkan nilai tambah komoditi getah menerusi projek Koridor Latex Pantai Timur KLPT di Terengganu. Tumpuan akan turut diberikan kepada usaha memperluas peladangan kenaf dan lada. Beliau bercakap pada sidang media selepas Majlis Amanat tahun 2021 kementeriannya di Bangi, Selangor. Prasarana Malaysia Berhad Prasarana menyasarkan 75% peningkatan penumpang secara keseluruhan sehingga hujung tahun ini. Peningkatan itu didorong oleh pekerja yang mula kembali bekerja di pejabat selepas tamatnya Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut pemangku Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana, Datin Hajah Norlia Noah, sehingga kini penumpang pengangkutan awam mencapai 40% sahaja. Sudah meningkat pada bulan Februari ini kita sudah nampakkan peningkatan sedikit demi sedikit, tapi kita masih jauh lagi daripada kita punya normal ridership kita. Turut hadir pengerusi Kumpulan Prasarana Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman yang membuat lawatan kerja di Depo Transit Aliran Ringan LRT Ampang hari ini. Datin Norlia Noah yang telah berkhidmat dengan Prasarana sejak tahun 2004 dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi Kumpulan tahun lepas. Kementerian Sumber Manusia sedang meneliti keperluan bekerja dari rumah BDR untuk mengelak isu pekerja yang cuba mengambil kesempatan apabila diberi kelonggaran. Menterinya Datuk Seri M. Saravanan berkata keberkesanan BDR bergantung kepada keikhlasan pekerja sendiri tanpa menjejaskan tahap produktiviti sedia ada. Jelas beliau, konsep BDR ketika pelaksanaan PKP pertama sejak Mac tahun lalu dilihat berjaya dilaksanakan dalam beberapa sektor. Perikatan Nasional diturunkan. Dan kita lihat ada juga sektor-sektor walaupun kerja daripada rumah masih berjaya. Apabila kita lihat boleh juga kita melahirkan satu budaya baru, kerja daripada rumah, tetapi kejayaan itu bergantung pada keikhlasan. Supaya sekiranya kita lihat ada yang ambil kesempatan, mungkin perkara ini akan mencacatkan usaha kita. Beliau merasmikan majlis sambutan 365 hari pencapaian Menteri Sumber Manusia di Putrajaya. Beliau mengulas saranan Perdana Menteri semalam supaya Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Sumber Manusia mengkaji kesesuaian memperluas kemudahan BDR untuk sektor awam dan swasta dengan gaji penuh. Ia bagi membolehkan pekerja menjaga ahli keluarga yang uzur dan sakit serta menyokong isteri dalam hal penjagaan anak baru lahir. Ada cerita baik tentang skim pension atlet kabarnya dalam paparan sukan malam ini. Rakan penyampai Nazri Fahmi sudah bersedia dengan perinciannya. Teruskan. Nazri. Datuk Hamidin Muamin, Ketua Kontingen Negara Kesukan Si Hanoi. Terima kasih Fatih dan Heza. Dimulakan dengan perkembangan Sukan Si 2021. Individu yang bakal mengutai kontingen negara ke Sukan Si Hanoi 2021 telah pun diketahui. Majlis Olimpik Malaysia MOM hari ini mengumumkan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin dipilih sebagai Chef Dimension CDM kontingen negara ke tamasya itu pada bulan November ini. Menurut Presiden MOM Tan Sri Muhammad Nozar Zakaria, keputusan berkenaan dibuat selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Eksekutif MOM ke-25 bagi penggal 2018-2021 hari ini. Tambah beliau, nama Datuk Hamidin itu dicadangkan oleh Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Ahmad Syafawi Ismail, dan ia mendapat sokongan sebulat suara.
kita merasakan bahawa sebagai seorang pemimpin satu organisasi sukan yang besar seperti FAM, kita memerlukan seorang pemimpin kepada kontijen yang hands on, yang tahu the whole process membentuk dari segi pentadbiran sukan dan juga dari segi pemilihan atlet-atlet. Sukan Si Hanoi Vietnam 2021 bakal berlangsung dari 21 November hingga 2 Disember 2021. Dalam pada itu, Datuk Hamidin Muhammad Amin menyifatkan pelantikannya selaku Chef de Mission Negara Kesukan Si Hanoi sebagai satu penghormatan kepada FAM. Beliau berjanji akan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Saya kira dengan pelantikan ini adalah satu tanggungjawab yang berat, tugas dan amanah yang perlu digalas sebaik mungkin, dan insya-Allah dengan sokongan kuat daripada Majlis Olimpik Malaysia dan Sekretariat Majlis Sukan Negara, saya kira kita akan dapat memberikan sokongan dengan kuat kepada semua persatuan-persatuan sukan kebangsaan untuk menyiapkan pasukan-pasukan mereka supaya berada di tahap yang tinggi untuk menghadapi kejohanan sukan Si di Vietnam ini. Ini pula berita baik buat atlet negara. Skim pencen atlet mungkin diperluas bukan hanya kepada atlet yang layak ke Sukan Olimpik, tetapi juga buat atlet negara yang telah beraksi dan berjaya di peringkat antarabangsa. Namun sukan itu tidak tersenarai dalam Sukan Olimpik. Demikian cadangan Majlis Olimpik Malaysia MOM. Presidennya Tan Sri Muhammad Nozar Zakaria berkata, cadangan itu disuarakan selepas melihat impak pandemik COVID-19 kepada industri sukan, terutamanya golongan atlet. Bagaimanapun, beliau akui masih menunggu Majlis Sukan Negara MSN dan Kementerian Belia dan Sukan KBS serta agensi terlibat untuk mempercepat proses ke peringkat tertinggi. Yang paling penting sekali ialah untuk kita meletakkan bahawa karier bersukan ini ataupun menjadi atlet ini merupakan karier yang akan menjadi karier pilihan. Kerana kalau sebelum ini ramai daripada bakal-bakal atlet, future atlet, bila mereka nak masuk atlet dia akan ada pemikiran dua ataupun second thoughts kerana tidak ada jaminan untuk masa depan. Saya rasa apa pendekatan yang kita buat pada hari ini adalah untuk menentukan bahawa ada jaminan masa depan bagi atlet-atlet kita. Akhir tahun lalu, MOM mencadangkan agar kerajaan memperkenalkan skim pencen untuk atlet yang layak ke Sukan Olimpik atau memperoleh pencapaian setara dengan temasya dunia itu. Dalam perkembangan berlainan, Tan Sri Nozar yang juga Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM menyeru supaya peminat badminton tanah air tidak memberi tekanan kepada pemain muda negara. Sebaliknya, beliau meminta agar mereka diberi peluang untuk memperbaiki persembahan masing-masing. Meletakkan barisan pemain muda sebagai pelaburan masa depan negara, beliau turut akui mereka juga perlu segera bangkit andai benar-benar mahu impian Olimpik menjadi kenyataan. Mereka tidak boleh ambil masa untuk mengharapkan lagi 6 bulan ke. I think the time is pressure dan mereka terpaksa untuk melihat bagaimana mereka to bounce back as soon as possible. Itu harapan kita. Tanpa tekanan, but kalau you nak dapat medal in the next Olympic, you have to do it fast now. Pada aksi terbuka Swiss minggu lalu, perjuangan persaingan pertama negara Li Zijia terhenti di separuh akhir. Begitu juga dengan pasangan bergu lelaki yang juga pilihan utama kejohanan Aaron Chia So Wei gagal meneruskan kemarahan ke pentas akhir. Bagaimanapun, bergu muda wanita Piolitan Mtina menggembirakan kem negara apabila lolos ke final. Mereka kemudian muncul juara selepas menewaskan gandingan adik-beradik Gabriela Stefanistova dari Bulgaria dalam pentas akhir sulung jelajah dunia mereka. Menjelang saingan Liga Hoki Malaysia 2021, pengurus pasukan hoki UiTM Fairuz Ahmad yakin pasukannya mampu realisasikan sasaran memburu kedudukan keempat Liga pada musim ini. Menurut Fairuz, pasukan UiTM kini telah bersedia sepenuhnya selain bakal diperkuatkan dengan dua bekas pemain kebangsaan. Kami pada tahun ini alhamdulillah telah
dua orang pemain bekas pemain kebangsaan, iaitu Muhammad Rashid Barum dan Muhammad Izzat Hakimi Jamaluddin telah berminat untuk menyalung jersey Poskayu United pada tahun ini. Kami amat bangga dengan kehadiran dua pemain ini agar dapat boleh membantu para pemain yang lain. Tambah beliau, pasukannya kini dibarisi hampir keseluruhan pemain UiTM sendiri dan telah mempamerkan keserasian bersama pemain-pemain senior. Dalam aksi pertama pada Khamis ini, UiTM bakal menentang Nur Insafi di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Perkembangan Liga Premier Negeri Sembilan mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Selangor FC 2 dengan keputusan 2-1 di Stadium Majlis Perbandan Selayang pada petang tadi. Hanya satu gol terhasil di separuh masa pertama melalui R. Barkuma buat pasukan pelaut pada minit ke-31. Selangor FC bagaimana pun bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-72 hasil jaringan Harid Haikal. Pemain import Alan Akono muncul wira skuad Jang apabila meledakkan gol kemenangan 3 minit sebelum tamat permainan. Sekian sahaja berita sukan untuk malam ini. Kembali semula bersama Fatih dan Hazel untuk perkembangan berita selanjutnya. Silakan. Ya, terima kasih Nazri Fahmi. Seorang lelaki di China mempunyai satu hobi yang unik dan pelik, iaitu mengumpul habuk pemadam getah. Guang Ying, 18 tahun, mendakwa berjaya mengumpul sisa-sisa habuk pemadam getah yang digunakannya selama 11 tahun lalu, iaitu sejak darjah 1 hingga ke hari ini. Habuk tersebut digumpal dan dilekatkan sedikit demi sedikit hingga membentuk sebiji bola yang beratnya hampir 1 kilogram. Proses ini bukanlah mudah dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Seorang lelaki di Kemboja terkejut apabila seekor ular tedung tiba-tiba mengintai dari dalam mangkuk tandas rumahnya sambil menjelirkan lidah. Pada awalnya, Ray Sofa menjangka pengguna tandas sebelumnya tidak mencuci tandas dengan betul. Namun dia kemudian menyedari haiwan berbisa itu yang sedang berendam di dalam mangkuk tandas berkenaan. Ramai yang sudah kenal dengan pribadi Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang begitu bersahaja dan merendah diri. Terbaru, baginda berkongsi satu hantaran di Instagram milik baginda yang memaparkan video reaksi selamba selepas dirakam kamera sedang curi-curi makan. Aksi yang disifatkan comel ini meskipun hanya beberapa saat namun mencuit hati ramai warga maya. Baiklah, pesanan khidmat masyarakat itu menutup berita perdana edisi 9 Mac. Daftar di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi COVID-19 yang akan diberikan secara berperingkat mengikut fasa kelayakan. Dan lindung diri, lindung semua dan terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum. Salam sejahtera.